konsep mudahnya adalah TVET tu adalah bidang kemahiran dan juga vocational. Jadi kita pun dah sedar tahu daripada zaman kita dulu belajar tingkatan 1, 2, 3 pun betul. ada subjek kemahiran yang dimasukkan dalam kita punya silibus dan sebagainya. Supaya apa? Supaya semua pelajar-pelajar di Malaysia tu yang ada survival skill. Sebab bila kita tingkatan 1 sampai tingkatan 3 kita ada belajar kemahiran hidup. Betul. Kita ada belajar pertukangan, kita ada belajar elektrik, dia ada kelas-kelas masing-masing lah. Assalamualaikum dan salam ceria. Bersama kita dalam podcast Tegas and Friends. Semestinya program yang membicarakan tentang isu-isu semasa yang berkait dengan belia, STEM dan juga makers. Okey. Topik kita hari tu ialah peluang dan hala tuju TVET. Jadi mungkin kita ada anak-anak lepasan SBM ke, kawan-kawan ke ataupun saudara mara ke, boleh kita like and share episod kali tu untuk memberi setidaknya sedikit info dan maklumat supaya setidaknya dapat decide sini hala tuju setidaknya lepas tu. Tapi sebelum kita meneruskan topik tu, kami nak bercerita sedikit info tentang Tegas. Forum Belia Tegas adalah sebuah program anjuran Tegas adalah untuk menyampaikan mengenai maklumat pendidikan teknikal dan juga kejayaan dalam bidang kemahiran. Jadi dalam program tu belia-belia dianggap sebagai game player di Sarawak tu, sebab setidaknya lah yang menentukan perancangan dan pembangunan dalam negeri Sarawak. Di situlah sidak belia-belia tu dapat mengutarakan dan memberi pandangan serta persepsi masing-masing. Jadi untuk maklumat lanjut mengenai info tentang program-program anjuran Tegas, layari laman Sarawak tegas.org.my dan juga Facebook Tegas. Okey, kita bercerita tentang peluang dan hala tuju TVET. Mungkin ada yang tertanya apa sebenarnya TVET tu. Bersama kami hari itu ialah seorang pengurus di Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTBK untuk wilayah Sarawak, Encik Muhammad Syazrul Hafizi. Selamat datang. Terima kasih, selamat datang juga. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemahiran daripada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran Sarawak. Okey, apa khabar kita? Sihat? Oh, alhamdulillah sihat kita. Okey, Encik, macam mana dengar tu? Hafizi yo? Oh. Okey, Encik Hafizi, mungkin kita boleh bercerita sedikit lah latar belakang kita, kita orang sini, latar belakang pendidikan kita dan latar belakang kejayaan kita. Silakan. Okay. Terima kasih. Okay. Kami perkenalkan diri kami Muhammad Syarul Hafizi bin Abdul Kadir. Okay. Awal 40-an. Okay, berasal daripada Ceras Kuala Lumpur. Kami bukan asal orang Sarawak tapi orang Semenanjung. Oh, okey. Sarawak tu posting di Sarawak tu hampir 8 tahun. Sebelum tu kami belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Meru dan meneruskan kami punya study di UiTM dalam bidang Business Management. Okay, lepas ya kami start dalam bidang kerjaya Perbadanan Tabung Kemahiran adalah pada 8 tahun yang lepas. Okay, tapi sebelum di Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, kami pernah 3 tahun kerja di bidang retail line dan 8 tahun di bidang perbankan sebelum kami diserap masuk ke dalam kerajaan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Okey, mungkin kita boleh terangkanlah apa sebenarnya maksud TVET tu. Okey, mun kami nak terangkan pasal TVET tu, kami nak share sikit pasal TVET tu. Okey. Kami akan share screen dulu. Okey. So TVET tu, kami yang rasanya okey. Si tahu sebab kami yang kira tu dengar TVET di paper, newspaper pun ada TVET, okey. Kalau kita pergi mana-mana program-program pendidikan yang akan madah pasal TVET. Jadi apa sebenarnya TVET sebenarnya? Jadi TVET tu sebenarnya adalah perkataan daripada T untuk technical, T vocational education, okey, dan juga T untuk training. Jadi kita boleh madahkan simpulkan bahawasanya TVET tu adalah pendidikan teknikal dan latihan vocational. Okey. Jadi bidang TVET tu sebenarnya dah lama. Okey, lama dah sebenarnya. Kalau ikutkan sebenarnya pun sebenarnya sejarah TVET tu dah start daripada 1960-an. Tapi cuma kita tu rebranding Nama kemahiran tu telah digunakan
daripada satu masa ke satu masa. Okey, sejajar dengan pergerakan industri kinetik tu, ianya telah diberi nama TVET supaya okey, kita di Malaysia tu sama bidang kemahiran tu seiring dan sejalan dengan kehendak dunia lah. Okey, jadi kalau kita singkap balik pasal TVET tu, nya start dah lama dah daripada tahun 1964, di mana masa time tu nya ada dua institusi awam Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur di Jalan Kuchai Lama dan juga IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara. Okey, di Dusun Tua. Tahun 1964 nya dah start kemahiran ataupun TVET tu dah lama dah. Jadi daripada peredaran masa daripada tahun 1960-an sampailah 1970-an, jadi nama kemahiran tu masih lagi diguna pakai. Okey, sehinggalah adanya banyak lagi institusi awam yang naik, antaranya Ungku Oma, Giat Mara, GMI, German Malaysian Institute pada tahun 1992. Pasal pada tahun 1998 pula di bawah Kementerian Sumber Manusia, di mana kementerian yang kami kerja kini tu, GMTI ataupun Japan Malaysia Institute of Technology telah diperkenalkan. Ini collaboration lah antara SIDAK Kementerian Sumber Malaysia dengan SIDAK Japanese. So untuk bawa konsep-konsep kemahiran yang ada di Jepun untuk diberi di dalam Malaysia lah. Masuk tahun 2000 pula, muncul lagi kolej-kolej kemahiran awam dan juga swasta, antaranya ALP, Institut Latihan Perindustrian. Kalau kita di Sarawak tu kita ada ALP Kota Semahan, kita ada kita ada EdTech Bintulu, Advanced Technology College di Bintulu. Jadi kita ada banyak lagi orang katakan kolej kemahiran yang muncul di bawah Kementerian Sumber Manusia dan juga kementerian-kementerian lain serta bidang swasta. Tapi TVET tu mulanya diperkenalkan bila pada tahun 2017, pelancaran TVET ni dipolah oleh Perdana Menteri kita yang lama dulu lah, Datuk Seri Najib. Jadi dia lancarkan TVET secara menyeluruh ke Malaysia supaya apa? Ada lonjakan dalam bidang kemahirannya, supaya pelajar-pelajar tu dia sit lagi lah nangga sebenarnya kemahiran tu sekadar orang kata second choice untuk semua belajar. Jadi kita boleh nangga dekat newspaper, ada yang ada pelajar-pelajar lepas SPM yang kemahiran tu tak sempat nak menganggur. TVET tu juga boleh dapat jurang ekonomi, terutama sekali masa time pandemik tu. Benar. Jadi kita banyak dapat nangga, kita dapat nangga dalam surat khabar artikel mengenai TVET. Termasuk juga pasal lulusan SKM, Sijil Kemahiran Malaysia dan juga Diploma Kemahiran Malaysia tak boleh sertai skim perkhidmatan awam. Itu sebab sedikit pasal sejarah TVET tu lah. Konsep mudahnya adalah TVET tu adalah bidang kemahiran dan juga vocational. Jadi kita pun dah sedar tahu daripada zaman kita dulu belajar tingkatan 1, 2, 3 pun ada subjek kemahiran yang dimasukkan dalam kita punya silibus dan sebagainya. Supaya apa? Supaya semua pelajar-pelajar di Malaysia tu yang ada survival skill. Sebab bila kita tingkatan 1 sampai tingkatan 3 kita ada belajar kemahiran hidup. Betul. Ada belajar pertukangan, kita ajar belajar elektrik, dia ada kelas-kelas masing-masing lah. Terutama yang pelajar perempuan yang suka pergi ERT, ada juga belajar biar lelaki tu suka pergi ERT yang nak belajar masak dan sebagainya. Itu sebenarnya kemahiran ataupun TVET sebab sedikit mengenai TVET tu supaya orang awam ataupun biar di Sarawak tu ataupun ibu bapa di Sarawak tu faham apa itu TVET. Encik Syazrul, macam yang kita nangga lah. Kita kelakar hal TVET tu kita akan nangga, kita ambil contoh sebagai Jerman. Even di Jerman, cashier ya pun ada kemahiran yang tertentu dijadikan. Dia bukannya semata-mata sebagai cashier aja, tapi ada kemahiran yang perlu dipelajari. So anggap dia sebagai satu teknikal. Macam di Sarawak lah khususnya. Apa kursus-kursus ataupun program-program yang paling mendapat tumpuan dan di pihak kita lah, apa yang kita boleh cadangkan di masa-masa pandemik tu? Kami ulas sebelum pandemik dulu, lepas tu selepas pandemik. Untuk bidang kemahiran, sebelum di Sarawak tu, kebanyakan kolej-kolej kemahiran awam dan juga swasta. Bila kita cerita pasal kemahiran tu nya terpecah pada dua. Satu adalah hard skill ataupun yang berat-berat, satu lagi soft skill. Yang ringan, yang lebih kepada praktikal macam culinary, pastry, pembuatan roti. Yang macam yang berat-berat tu yang lebih kepada macam kimpalan, angka, welding, lagi kita ada engine dan sebagainya lah, scaffolding tu yang berat-berat.
Okey. Jadi di Sarawak tu sebenarnya kita ada banyak kolej-kolej kemahiran yang menawarkan kursus-kursus yang sebenarnya sesuai untuk kita buat survival skill semasa pandemik. Utamanya yang macam kami madah tadi lah, kursus-kursus kemahiran yang habis kepada bidang soft skill, culinary. Kita ada culinary di Sarawak tu kami check ya ada culinary, penyediaan makanan, penyediaan pastry, penyediaan roti. Jadi bila tidak biak toknya ada kemahiran dalam kursus-kursus soft skill macam yang kami madah tadi, penyediaan makanan, pastry, jadi tidak boleh meniaga online. Okey, yang masak roti ke, masak kek ke, jadi dia boleh usahakan untuk niagakan secara online. Sangat sesuai semasa pandemik. Dan kami pun sepanjang berada di Sarawak tu, kami nanggap student-student yang pernah dapat pinjaman Perbadanan Tabung Penggunaan Kemahiran. Ada yang projek-projek macam tu, yang ada jual, ada share di FB, ada share juga dengan kami, yang jual roti, pastry dan sebagainya. Itu adalah kursus-kursus yang sebenarnya sangat sesuai dalam bidang, dalam time-time pandemik, terutama saya COVID-19 tu lah. Okey, macam kita nanggap senario semasa di Sarawak lah khususnya. Macam mana kita nak memastikan yang nabiak-nabiak tu apply kursus-kursus di peringkat kemahiran tu dan setidaknya dapat memberi peluang kerjaya apabila setidaknya tamat latihan tu kelak. Okey. Untuk bidang kemahiran ataupun TVET ni, kami juga sebenarnya para pelajar biak ataupun parents yang takut sebenarnya bila nya sambung belajar dalam bidang kemahiran nya si dapat peluang pekerjaan. Okey. Jadi di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia, PTPK tu kami orang memberi beasiswa dan juga pinjaman latihan kemahiran. Jadi bila kami orang untuk memberikan pinjaman latihan kemahiran serta beasiswa, kami orang di site agensi perbadanan, kami orang akan memastikan kolej-kolej kemahiran awam dan juga swasta ada memorandum dengan syarikat ataupun industri. Contoh, contoh katakanlah dalam bidang perhotelan, ya ada kolej di Sarawak tu yang buat perhotelan, Jadi kami orang akan pastikan sebelum kami orang berikan dana ataupun kuota kepada sidak kolej, orang akan pastikan sidak ya tu ada memorandum dengan hotel-hotel Imperial, yang ada lagi banyak-banyak hotel lagi di Sarawak tu lah. Jadi bila mereka ada memorandum, jadi agak mudah dengan oleh pelajar-pelajar tu bila nak sambung belajar. Jadi bila sambung belajar habis saja, sebelum nak habis tu final paper, tidak akan diberikan satu peluang on job training, terutamanya on job. Kedua, sebanyakannya kolej-kolej tu akan panggil industri-industri yang mereka dah buat memorandum ataupun perjanjian tu, datang ke kolej dia orang buat kiranya macamnya mencari, bagi peluang pekerjaan lah. Untuk cari kerja dia bagi peluang peluang interview, temu duga pada tidak biak tu, supaya mereka sebelum habis saja dari belajar, keluar aja habis belajar daripada kolej tu dah ada peluang pekerjaan. Dan kami orang di PTPK, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Daya memang akan pastikan memorandum ada, industri pun wujud. Itu yang paling penting lah sebelum kami untuk berikan kuota ataupun pinjaman pada sidak kolej-kolej tu. Jadi selain daripada itu, untuk memastikan kolej-kolej tu ada peluang pekerjaan, pelajar-pelajar dan juga orang awam juga perlu pastikan bahawasanya sijil ataupun diploma yang diperolehi, pertama sekali perlu ada kelulusan kerajaan. Kalau kita cerita pasal kelulusan kerajaan tu, yang pertama sekali adalah sijil dan juga diploma itu perlu dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. Jadi akan keluar sijil kemahiran Malaysia tahap 3, diploma kemahiran tahap 4. Nya ada pengiktirafannya lah. Ada pengiktirafannya. Itu daripada segi Jabatan Pembangunan Kemahiran ataupun MLBK, Majlis Latihan Vocational Kebangsaan, dulu MLBK, sekarang kita dah jadi JBK lah. Jadi yang mesti ada kelulusan ataupun endorsement daripada kerajaan pun, daripada MOHR, Ministry of Human Resource, Kementerian Sumber Malaysia, dan juga kebanyakan sertifikat dan juga diploma daripada kemahiran tu yang telah diberikan kelulusan daripada MQA. Jadi macam dulu sijil kemahiran tu selalunya dijadikan isu sebab yang asyik ada
MQA. Kami yang katanya ada MQA sih. College tak ada MQA. Jadi sekiranya itu dah ada masalah lagi lah. Sebab kebanyakan dan diploma memang telah dapat kelulusan MQA. Jadi ada double kelulusan lah daripada CJ Kemahiran Malaysia, Jabatan Pengembangan Kemahiran, dan juga dapat penelitian fund daripada MQA. Untuk pastikan dapat peluang pekerjaan tu lagi bagus. Sebab bidang kemahiran tu kalau kita belajar di kolej yang tak authorized pun, tidak ada kelulusan pun susah juga. Sebab benar. Benar sih. Tapi apa akan menentukan skil gajinya juga kelak nak? Yang akan tentukan skil gaji lah. So, bila CJ Kemahiran yang dah dapat CJ Kemahiran, yang ada endorsement daripada MQA, jadi bilanya beri mbak je orang kata CJ Kemahiran dan juga diploma atau pergi interview, jadi orang kena anggap CJ Kemahiran daripada Kementerian Sumber Malaysia, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi yang tahu tu memang pelajar tu selain daripada yang ada kemahiran, yang ada persijilan. So kini tu tampak ada persijilan, memang sukar sebenarnya bagi pelajar-pelajar ataupun orang awam tu untuk dapatkan pekerjaan. Dan sekarang ni pun selaras dengan keperluan kehendak pasaran pekerjaan. Sijil-sijil kemahiran tu memang orang kata laku lah. Betul. Sebabnya lebih hands on, yang lebih kepada amali. 30% adalah teori dan 70% adalah lebih kepada amali dan juga praktikal. Jadi pelajar memang hands on. Yang masak benar-benar. Misalnya yang belajar welding, yang memang akan pergi ke mesin welding, yang akan welding barang, buat timpalan dan sebagainya lah. Mungkinlah adik-adik kita di luar yang mau tahu, mungkin kita ada senarai beberapa institusi kemahiran yang memberi peluang pekerjaan selesai dan setidaknya tamat latihan. Dan di pihak kita, apakah pembiayaan yang kita sediakan dan apakah syarat-syarat yang kita untuk memohon pembiayaannya tersebut? Untuk menjawab soalan tu, kami memang ada VT special Jadi PTPK, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, kami orang memang ada memberikan dana daripada bentuk orang kata tajaan, beasiswa dan juga pinjaman. Jadi syarat-syaratnya seperti yang ada dekat video tu lah. Jadi kami pasang video sekejap. Ingin menguasai kemahiran otomotif, seni kulinari, seni bina, elektrik dan elektronik, sulikan dan dandanan rambut. Perlukan pinjaman? Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK, pembiaya utama latihan kemahiran. Mengurus dana latihan kemahiran dengan cekap dan berkesan. Menyediakan dana yang mencukupi bagi membiayai latihan kemahiran dan mengutip bayaran balik pinjaman. Tabung Pembangunan Kemahiran beroperasi sejak 2 Januari 2001. Ini untuk memberi pinjaman kepada pelatih-pelatih. Pelatih diberikan kelaikan Sijil Kemahiran Malaysia. TPK diperbadankan Jun 2006 sebagai PTPK. Ia menguruskan pembiayaan pinjaman latihan kemahiran berdasarkan Akta 640, memberikan pinjaman kepada lepasan sekolah, graduan dan golongan pekerja. Jumlah pinjaman yang dibiayai ini termasuk bayaran yuran latihan, allowance sara hidup RM400. Bayaran balik kepada PTPK boleh dilakukan melalui kaunter ibu pejabat PTPK, kaunter UTC terpilih, kaunter ejen, perbankan atas talian dan mesin ATM. Insentif bayaran balik pinjaman, insentif early bird. Dan juga promosi diskaun sebanyak 10%. Layari ptpk.gov.my sekarang. Itu sebuah sedikit pasal Badanan Tabung Pembangunan, tempat di mana kami berada, agensi yang kami wakili. Kami selaku pengurus pejabat wilayah untuk Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran Sarawak. Jadi kami orang ada beri beasiswa dan juga kami orang ada beri juga pinjaman. Jadi ada syarat-syarat tertentu dan semua kolej kemahiran awam atau swasta dapat fasilitis tu. Jadi ada syarat-syarat lah seperti mana yang kita tanya tadi. Dia ada syarat, dia ada keperluan.
Jadi di manakah kolej-kolej, siapakah yang dapat pinjaman-pinjaman tu, institusi mana? Jadi tu antara setengah-setengahnya. Jadi kita ada pusat latihan awam ataupun kita panggilnya Institut Latihan Kemahiran Awam, ILKA. Jadi antara tempat ataupun institusi latihan kemahiran awam utama yang mendapat pinjaman ataupun beasiswa daripada PTPK adalah mereka yang berada di Jabatan Tenaga Manusia Kementerian Sumber Manusia. So adik-beradik lah tu, sebab JTM di Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Sumber Manusia pun PTPK pun jadi berada di Kementerian Sumber Manusia juga. Jadi di bawah Jabatan Tenaga Manusia tu, ia ada 3 institusi yang kami madah daripada awal-awal. Ia ada ILP, Institut Latihan Perindustrian. Kalau di Sarawak ada di Kota Semarang, ada di Miri. Pasal yang ada ATEC ada di Bintulu kalau di Sarawak lah. Jadi dan juga ada juga Japan Malaysia Technical Institute, dan tiga institusi awam ini dapat beasiswa dan juga dapat pinjaman daripada PTPK. Untuk ILP yang lebih kepada pensijilan. Okey. Untuk ATEC dan juga GMTI yang lebih kepada diploma. Jadi bila biar Tok yang sambung belajar melalui Jabatan Tenaga Manusia, apa yang akan berlaku sebenarnya biar Tok yang akan belajar di ILP dulu. Kalau di Sarawak mungkin dia akan belajar di ILP Kota Semarang. Habis sejak level 3 yang akan sambung upgrade dia punya skill. Jadi bila kita cerita tentang skill ni, dia perlu upgrade, reskill dan juga multi skill. Tok 3 perkara dalam bidang kemahiran TVET lah. Jadi bila dia upgrade, dia akan pergi pada ATEC ataupun GMTI di Semenanjung. Right? Jadi dia ada khusus-khusus di situ sebenarnya, khususnya mekatronik, kimpalan angka and gas, teknologi otomotif, pemesanan, elektrik, fabrikasi logam, pemasangan pipe and gas, ni oil and gas. Okey, di Sarawak tu kita ada certain hotspot, terutamanya di Bintulu oil and gas. Jadi tidak biar boleh belajar di situ, di ILP ataupun di ATEC. Khusus-khusus kemahiran tu memang ada. Okey. Dan juga ada juga teknologi rangkaian komputer networking, okey. Teknologi kejuruteraan pembuatan, teknologi kejuruteraan komputer dan juga mekatronik dan teknologi elektrik. Okey, mekatronik ni lebih kepada robotik lah. Seiring dengan keperluan industri relationship 4.0, jadi ada punya program-program teknologi mekatronik ini diadakan di kolej-kolej ataupun pusat latihan kemahiran awam tu lah. Okey. Selain daripada pusat latihan awam, kita ada pusat latihan di bawah kerajaan negeri. Okey, kalau di Sarawak tu kita ada PPKS, Perbadanan Pembangunan Kemahiran Sarawak. Okey, ada PPKS di Miri ada, di Kuching pun ada. Tapi kini tu nya dipanggil Sarawak Skill, rebranding jadi dia ada di Sarawak Skill sebab nama Inggerisnya Sarawak Skill Development Center. Jadi itu logo terbaru Sarawak Skill. Okey, dan juga kita juga ada di Sarawak tu AWISA, Automotive and Welding Institute of Sarawak. Atau kedua-duanya di bawah Kerajaan Negeri Sarawak. Okey. Jadi di Kolej Sarawak Skill dan juga AWISA tu kita beri 2 jenis facilities, iaitu beasiswa dan juga pinjaman latihan. Dan khusus untuk Sarawak Skill dan juga AWISA, kita ada bagi tajian B40 ataupun golongan-golongan tertentu yang tidak mampu lah, special orang kata program di mana kita bagi pinjaman B40. Dia bukan pinjaman, dia beasiswa terus. Level 3 contohnya bagian yang nak belajar diploma sijil kemahiran dalam elektrik. Level 3 dia boleh pergi Sarawak Skill yang ada program tertentu, isi borang bawah B40. Kena pun B40 pun 4,800 bawah nak. Jadi kami yang minta, terutama sekali di Sarawak lah, kawasan pedalaman, di kawasan-kawasan orang kata Lubuk Antur, ramai yang datang ke Kuching semata-mata untuk dapatkan fasilitis beasiswa tu. Mungkin kalau misalnya tidak biar tu tak dapat yang B40, tapi kita tawarkan juga dengan skim orang kata pinjaman. Okey. Dan seterusnya kita ada juga Institut Latihan Kemahiran Swasta. Tok kami fokus di Sarawak je nah. Betul. Fokus di Semenanjung Nun. Kalau nak tahu yang khusus kemahiran swasta tu yang di luar daripada kawasan Sarawak, boleh juga nanti kita hubungi kami kelak, siapa-siapa yang biar ataupun parents yang nak dapatkan maklumat lebih detail, boleh tanya pada kami kelak lah. Okay, kita ada Segi ada 2 khusus sijil kemahiran dalam perhotelan. Okay, Institute International Soft Skill, SATT College, ni yang ada Domani Hotel, SG Academy, kita ada Yahoo School of Skill, AITC Kuching, Miri pun ada. Okay, Ethos ada di Bintulu dan di Kuching, Joe Century, Miri Tech dan juga Harina. Okay, kebanyakan kolej-kolej berada di Sarawak dan kebanyakannya berada di Kuching. Banyak memang di Kuching. Tapi kita ada juga kolej-kolej yang sebenarnya ada branch.
Contoh macam Meritek, Harina pun ada. Harina ada di Bintulu, Ethos ada di Bintulu. Kursus-kursus yang dibumbak oleh kolej-kolej top dia pelbagai. Kebanyakannya soft skill. Yang asyik berat. Swasta top yang sebenarnya banyak bawa program-program kemahiran yang soft. Yang tidak berat. Macam kolej AITC yang bawa dua-dua, yang ada berat, ada bidang-bidang orang kata kemahiran yang orang kata macam kibalan ada. Ada networking pun ada, masakan pun ada, perhotelan pun ada. Jadi macam contoh SEGI, SATT, SJ Academy, AITC, Ethos yang lebih kepada kursus-kursus kemahiran yang lebih bidang perhotelan. Customer service, culinary, penyediaan makanan, table etiquette, semua benda-benda tu ada belajar di dalam kolej-kolej tu lah. Jewel Sanctuary tu adalah satu-satunya kolej di Sarawak tu yang berada di Kuching yang beri khusus kemahiran dalam bidang estetika. Estetika tu apa? Bab makeup ni tu lah. Makeup, estetika lah. Manicure, pedicure. Tu ada satu-satunya kolej di Sarawak yang bab tu yang dapat pinjaman kemahiran daripada PTPK. Jadi apa yang ada dekat skrin kita tak kini tu adalah kolej-kolej kemahiran swasta yang dapat pinjaman ataupun kuota lepasan sekolah daripada Perbadanan Tabung Penang Kemahiran. Harina yang ada banyak lah. ITC dan juga Harina, dua kolej topnya banyak banyak kursusan, ada 20-30 kursus. Dan setiap kursus tu kita ada beri kuota pinjaman. Yang macam contoh sekalinya orang ajar, sekali kelas dibuka yang ambil dalam 50 orang, 100 orang macam ni lah. Itu adalah antara pusat-pusat latihan awam dan swasta yang diberikan pinjaman ataupun beasiswa oleh PTPK. Jadi apa syarat sebenarnya untuk dapatkan pinjaman ataupun beasiswa PTPK tu? Syarat permohonannya, tamat sekali pemohon mestilah warga negara Malaysia. Biak Sarawak, warga negara Malaysia. Kita ada kes-kes juga orang di Sarawak tapi IC-nya adalah merah lah. Jadi IC dapat. Jadi kami straight to the point lah, IC biru. Yang mesti 13 lah. IC warga negara Malaysia. Kedua, IC-nya 13. Kisahlah 13 pun ada setengah tok macam kami IC 14. Kalau misalnya dia di Sarawak, kisahlah IC-nya IC apa, asalnya warga negara Malaysia yang layak untuk memohon. Pasal umurnya daripada lepasan PMR. PMR pula PT3 minta maaf. PT3 sampai 45. Jadi walaupun sampai umur 45. Kenapa sampai 45? Sebab orang pun ada beri pinjaman kepada mereka-mereka yang lepasan belajar. Yang sebenarnya sedang bekerja tapi mau pula segi-segi kebanyakan part time dan sebagainya. Jadi dia boleh dapat juga pinjaman daripada kami orang dan perlu memohon. Ketiga, pinjaman tu mestilah di bawah program latihan kemahiran yang diluluskan oleh kami orang, PTPK. Sidang PTPK luluskan program latihan kemahiran tu dalam list kami orang, jadi kami orang akan beri. Keempat, mengikut latihan di penyedia latihan yang diluluskan oleh PTPK. Jadi kolej-kolej tu mesti di bawah PTPK. Jadi orang awam biar ataupun parents tu yang perlu semak dengan kami orang sama ada kolej tu ada tak pinjaman PTPK. Sebab ada setengah-setengah kolej dia ada dapat pinjaman daripada PTPK tapi khusus tu banyak. Jadi dia ada certain course sejak yang dapat pinjaman, yang lain tidak. Jadi benda tu perlu engagement dengan kami ataupun staff-staff kami di Perbadanan Tabung PTPK Sarawak lah. Perlu tanya benda-benda tu semua. Sebab kadang-kadang bila yang dapat maklumat daripada Sedak Kolej ada pinjaman PTPK tapi sebenarnya khusus tu tak beli. Jadi perlu dapatkan penjelasan dengan lebih lanjut lagi lah pasal kamu dah dapat atau tidak dapat. Terusnya latihan mestilah dipola secara sepenuh masa setiap hari. Bekerja. Maksudnya hari Isnin dengan Jumaat sampai hari Jumaat mesti belajar di kolej tu, mestilah belajar seperti biasalah kelas. Mungkin ada weekend macam sekarang ni pandemik, mungkin di rumah dan sebagainya. So kita ada sedikit orang kata perubahan lah daripada segi orang kata latihan tu, sama adanya part time ataupun online streaming. Ada kelonggaran sikit lah. Ada kelonggaran lah dengan keadaan pandemik. Dan kebanyakan sekarang ni kolej-kolej yang berada di bawah PTPK pun banyak yang buat hands on melalui live streaming lah. Pendapatan ibu bapa tidak melebihi RM5,000 sebulan. Yang ni untuk minimum requirement lah. Dalam certain case, kalau kita nanggar
dapatannya Tok walaupun tinggi, tapi memang orang kata komitmennya pun agak tinggi, jadi kita ada bagi sedikit kelonggaran lah. Okay. Dan permohonan mestilah memerlukan seorang penjamin je. Sebab sijil dan juga diploma di bawah kemahiran Tok nilainya start belajar daripada serendah 3,000 khususnya 3,000, paling tinggi yang ada di Sarawak 24,500. Okey. Jadi dia perlu seorang penjamin je lah, ibu bapa ataupun adik-beradik. Okey. Dan terakhir sekali, yang mestilah tiada bantuan kawangan daripada agensi lain. Tok yang paling penting sekali lah, sebab takutnya cross dengan PTPK nak pinjam dengan agensi lain. Jadi benar-benar Tok perlulah. Okay. Tok syarat permohonan yang ada lah. Jadi untuk dapatkan lebih detail pasal pinjaman latihan kemahiran Tok di bawah PTPK, bolehlah hubungi kami orang di UTC. UTC pun kena tutup. Okey. Atas penduduk kita semua masih ada 134 di UTC Kuching. Jadi boleh dapatkan maklumat di situ lah. Okey. Wah, memang padat dan lengkap lah info yang disampaikan oleh daripada saudara Cik Syazrul kita tu. Okey. Macam sebagai ibu bapa lah, of course yang terbaik untuk anak-anaknya, betul sih? Benar-benar. Okey. Mentaliti ibu bapa bila dia berkelakar tentang kemahiran, setidaknya madah benda yang menjamin yang pun masa depan. So macam ni kita nak menepisnya pun mentaliti tu, sebab ada yang fikir bahagian kemahiran, bahagian teknikal tu adalah untuk yang kurang cemerlang dalam bidang akademik. So macam ni kita nak menepis persepsi tu. Okey, sebenarnya untuk menjawab soalan tu, sebenarnya soalan yang sebenarnya memang sentiasa berlegar sebenarnya. Sentiasa ada di mana-mana pun kita pergi, kami bagi taklimat di sekolah pun parents akan tanya bidang kemahiran Tok bagus sih compare dengan akademik. Okey, jadi kita perlu nangga balik secara umumnya sekarang ni. Kalau kita nangga kepada keberolehan ataupun pasaran pekerjaan, kalau kita nangga akademik dan juga kemahiran sekarang ni dah sama level. Betul. Sebab apa? Sebab perlu adanya pelajar-pelajar yang ada kemahiran dan perlu adanya pekerja-pekerja yang ada akademik base. Jadi kalau kita nangga pada kata market ataupun pasaran pekerjaan yang berdasarkan akademik Tok, dia dah sangat-sangat pack ataupun terlalu ramai lepasan-lepasan yang akademik Tok. Okey. Betul. Terlalu ramai. Jadi orang yang nak mohon kerja pun buka posting 2 orang tapi yang apply sampai beratus-ratus orang. Jadi bila kita nak menepis persepsi kemahiran Tok, okey. Jadi kita kena educate lah pertama sekali kepada ibu bapa, penjaga, okey. Belia, murid-murid dan juga cikgu-cikgu sekolah terutama segi guru-guru kaunseling yang perlu diberikan pendedahan sebenarnya kebaikan kemahiran ataupun TVET Tok dalam mencari pekerjaan kini Tok. Pasaran pekerjaan kini Tok lebih memerlukan orang kata skill kemahiran. Tak boleh pola apa yang kita boleh pola selain daripada akademik lah. Okay. Jadi kebanyakannya sebenarnya kalau kita mau nanggal sekali pun based kepada PTPK punya data lah. Kebanyakan pelajar-pelajar yang sama belajar di ILP, EdTech dan kolej-kolej kemahiran swasta yang lain, ada juga biar-biar tu yang sebenarnya result SPM-nya 5As, 6As ada. Jadi sebab apanya nangga sebenarnya ada bidang yang sebenarnya memudahkannya dapatkan pekerjaan. Terutama sekali dalam bidang kimpalan. Dalam bidang kimpalan ni pula ada banyak stage-stage-nya, 2G, 3G, jadi ada underwater. Jadi benda-benda tu yang orang kata yang sangat rare yang dapat orang kata benda-benda pekerjaan yang dapat memberikan orang kata peluang yang lagi besar compare daripada akademik lah. Jadi pertama sekali kita kena educate, kedua sekali kita kena buka mata sikit sekarang ni pasaran pekerjaan yang lebih kepada kemahiran. Ketiga sebenarnya kita juga sebenarnya di PTPK tidak pernah lah orang kata ketinggalan. Dengan hasil kerjasama daripada pihak Tegas, daripada tahun 2014, sejak kami orang set up office pejabat wilayah di Sarawak 2014, kami orang si pernah pun ketinggalan. Orang kata untuk follow Tegas dalam program ProDR. Betul. Jadi orang follow daripada tahun 2014 sampai tahun lepas separuh jalan, berhenti sekejap kamera untuk memberikan maklumat kepada orang awam, terutamanya daripada Lundu sampai ke Limbang Lawas. Jadi kita berikan maklumat kepada orang awam bahawasanya kemahiran tu memang sebenarnya bagus. Pasaran untuk pekerjaan untuknya besar dan lagi luas. Boleh diterokai lagi lah. Jadi
Kalau kita nak kata bidang kamera hanya untuk pelajar-pelajar yang tidak bagus pun salah juga sebenarnya. Sebab apa tepat lah sebenarnya. Sebab kami sebenarnya pelajar-pelajar yang sebenarnya bagus sebenarnya belajar kamera. Sebabnya nanggap peluang pekerjaan. Sebab pelajar sekarang dia banyak kinetoknya dia dah terdedah dengan orang kata teknologi, maklumat di hujung jari. Jadi dia dah boleh orang kata tengok kat Facebook, tengok dekat internet, okey. Yang boleh nanggap peluang pekerjaan yang ada. Bila dia skor balik top 10 orang kata top 10 orang kata bidang pekerjaan. Okey, 7 daripada 10 okey peluang pekerjaan tu yang lebih kepada kemahiran. Engineering kemahiran juga. Dia selain daripada engineering tu dia pecah pada dua, engineering akademik dan engineering kemahiran. Okey. Jadi kita boleh nanggap sebenarnya peluang-peluang yang ada daripada belajar kamera tu lagi meluas lah. Jadi kita boleh tepis orang kata persepsi ibu bapa tu terutamanya lah. Okey. Daripada bidang kemahiran tu sebenarnya boleh pergi jauh. Okey, boleh dapatkan pekerjaan yang lagi bagus dan sebagainya. Okey Encik Fizi, kononnya banyak lagi yang kami nak kupas tu sebenarnya. Tapi boleh. Masa kita tu amat mencemburui tu. Jadi mungkin kita ada pesanan dan saranan kepada pelajar-pelajar lepasan SPM, ibu bapa dan belia-belia di luar nun untuk menceburi dan meminati bidang TVET tu. Okey. Pesanan kami kepada ibu bapa terutamanya, pertama sekali kami nasihat kepada ibu bapa, pelajar dan juga orang awam. Pertama sekali adalah dalam bidang TVET ni yang paling penting adalah bila kita nak buat sesuatu tu adalah minat. Pertama sekali untuk buat apa-apa sekali pun walaupun dalam bidang akademik, pertama sekali perlu ada minat, tanamkan minat. Sekiranya biar tok nyasik minat untuk belajar certain tu. Sebab mak bapak ada setengah-setengahnya yang suka orang kata setkan certain task untuk dia punya anak nah. Kau belajar tok, kau belajar nursing, kau belajar kedokteran, mak nangga kau macam dia. Tapi kita kena nangga juga. Sebenarnya biar tok sebenarnya minat apa. Okey? Jadi bila kita dah tahu minat, biar toknya mau belajar apa, jadinya memudahkan orang kata hala tujunya. Sidahlah orang kata belajar dalam bidang nursing, tapi bila bekerja yang lari bidang. Kini itu benda tu banyak terjadilah orang kata mismatch. Okey, jadi perlu ada minat yang mendalam dalam bidang-bidang yang nak ditukar KI sama ada akademik ataupun kemahiran. Kedua, perlunya ada orang kata pendedahan kepada ibu bapa tentang sebenarnya kemahiran tu sebenarnya bukanlah orang kata second choice lagi. Yang adalah satu orang kata bidang kemahiran tu orang kata dah standing dengan orang kata bidang akademik. Jadi akademik dan juga kemahiran tu dah sama level lah. Ketiga, selain daripada minat, okey, kena juga orang kata buat keputusan atas diri sendiri. Sebab banyak kami berada di dalam bidang orang kata memberikan orang kata maklumat ataupun saranan ataupun nasihat pada tu lah perundingan. Jadi bayangkan biar kini tu kami nangganya lebih ikut pada kawan. Betul. Mungkin contoh ada 5 orang kawan yang belajar SPM sama-sama. Jadi bila seorang tu decide untuk belajar kulineri, semua follow pergi kulineri. Jadi bila seorang yang belajar decide untuk belajar kulineri untuk berhenti, 4 orang tu pun berhenti. Jadi bila kita tak sambung belajar, kita ikut kehendak kita sendiri, jangan ikut kawan-kawan. Mungkin kita minat tu. Kalau kawan baik kita minat bidang lain, kita boleh follow. Kita ikut kehendak kita sendiri. Sebab bila kita follow, belum tentu benda tu match dengan kita, sesuai dengan kita. Akhirnya tiba-tiba bila kita follow kawan kita tu, kita asyik ngam dengan orang kata silibus yang dibelajar tu lah. Jadi kita jadi give up. Akhirnya orang kata terjadilah berhenti setengah jalan aja. Berhenti setengah jalan dan sebagainya. So nasihat kami kepada ibu bapa, guru-guru, student-student, pelajar-pelajar ambil kinetol di Sarawak terutamanya untuk belajar kamera, pastikan kita dapatkan maklumat yang tepat. Okey, dapatkan maklumat daripada kami orang. Okey, di PTPK kita boleh call di situ 082-232-553. Okey. Dan kita boleh juga WhatsApp 013-209-9107. Handphone tu memang sentiasa akan menjawab WhatsApp lah. Dan juga kita boleh juga layari Facebook kami orang di www.facebook.com/ptpkonline. Okey, terima kasih diucapkan kepada kita Encik Fizi di atas perkongsian kita itu. Harap dapat membantu adik-adik kita di luar nun dalam memilih hala tujunya lepas tu. InsyaAllah. Okey. Bertemu lagi kita di episod seterusnya. Selamat malam. Bye. Bye.